Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razik Razikin Abdullah dan saya Rafizah Haji Mahmud. Berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat ke Majlis Kesyukuran bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-78. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah perutusan tahniah bersempena dengan Bastille Day. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat menyertai rakyat dan penduduk negara ini ke Majlis Kesyukuran sembahyang fardu maghrib berjemaah, sembahyang sunat hajat berjemaah dan doa kesyukuran sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-78. Majlis diadakan lewat petang tadi di Jami'ah Sri Hassanal Bolkiah, Kampung Kiarung. Berangkat sama paduka-paduka ananda dan adinda Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Penggiraan Muda Mahkota Penggiraan Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Penggiraan Muda Abdul Malik, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Penggiraan Muda Abdul Matin, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Penggiraan di Gadung Sahibul Mal, Penggiraan Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pengiran Indra Setia Diraja Sahibul Karib, Pengiran Anak Haji Idris bin Pengiran Maharaja Lela, Pengiran Muda Abdul Kahar, Yang di-Pertua Adat Istiadat Negara. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi Jawatan Kuasa Kebangsaan sambutan. Yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama. Yang berhormat Pihin Datuk Laila Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Dan yang berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Sembahyang fardu maghrib diimamkan oleh Yang berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Hamidah Rabbana. ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا التامة واغفر لنا ذنوبنا. Yang berhormat Pihin juga mengimamkan sembahyang sunat hajat dan membacakan doa kesyukuran bagi memohon kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala semoga Kebawah Duli Yang Maha Mulia dilanjutkan usia. Sami Allahu liman hamidah. وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفضل
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah peretusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Emmanuel Macron, Presiden Republik Perancis, Kerajaan dan Rakyat Republik Perancis bersempena dengan Bastille Day. Kejohanan His Majesty's Polo Cup menyemarakkan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-78. Keberangkatan baginda menyaksikan perlawanan akhir dan seterusnya menyempurnakan pengurnian hadiah memeriahkan lagi kejohanan tersebut. Sorotan perlawanan akhir kejohanan His Majesty's Polo Cup mengimbas kembali detik-detik manis sepanjang keberangkatan baginda ke kejohanan tersebut yang berlangsung di Royal Brunei Polo and Riding Club, Jerudong. And rounding up the back, challenging, and we have jump up. Al-Quran sumber utama dalam mengaplikasikan keadilan dalam kepimpinan. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Pemimpin yang berjaya melaksanakan tanggungjawabnya akan mampu mengurus, mentadbir dan menjaga amanah dengan Al-Quran merupakan sumber utama dalam mengaplikasikan keadilan dalam kepimpinan. Sebaik-baik kepimpinan ialah mereka yang berpaksikan kepimpinan adil. Perkara tersebut antara intipati tazkirah semasa acara munajat anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama semalam.
Dengan tajuk Kepimpinan Adil Bersumberkan Al-Quran, tazkirah disampaikan oleh Pengiran Haji Ridwan bin Pengiran Haji Badaruddin, penolong Ketua Bahagian Media Pusat Dakwah Islamiah. Acara munajat diteruskan bacaan Saidul Istighfar dan Surah Al-Fatihah yang dipimpin oleh Awang Haji Saiful Nizam bin Haji Sulaiman, pemangku pengarah pentadbiran Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri dari Masjid Ar-Rahman, Kampung Tanjung Bunut. Turut mengimarahkan acara para pegawai dan kaki tangan Jabatan Mufti Kerajaan, penuntut-penuntut dan tenaga pengajar Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah, Jawatan Kuasa Takmir dan Jemaah dari Masjid Ar-Rahman, Kampung Tanjung Bunut serta dari masjid-masjid termasuk surau dan balai ibadat di seluruh negara. Suasana sekitar Bandar Sebegawan bertukar wajah dengan lebih meriah dengan kibaran bendera dan pemasangan gerbang serta perhiasan. Ia bagi menyemarakkan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-78. Pengibaran bendera dan perhiasan sebagai menggambarkan komitmen berterusan dari seluruh rakyat dan penduduk. Kibaran bendera-bendera perhiasan yang dipasang di beberapa lokasi utama di Ibu Negara mengindahkan lagi suasana Bandar Seri Begawan. Tidak ketinggalan pemasangan gerbang dan poster khas sambutan Hari Keputeraan. Dalam sama-sama memeriahkan sambutan, gerai-gerai perayaan dan acara pentas perayaan juga sudah disusun di keempat-empat daerah bermula malam esok sehingga hujung bulan ini. Pelbagai pihak merafakkan sembah ucapan Selamat Hari Keputeraan ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Raja yang dikasihi. Kami dari Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan ingin merafakkan sembah ucapan Selamat Ulang Tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan usia baginda. Dirgahayu ke bawah Duli Tuan Patih. نحن طلبة المدرسة العربية ببلايد نود أن نرفع أسماء آية التهاني والتبريكات لحضرة صاحب الجلالة الملك السلطان الحاج حسن البلقية معز الدين والدولة بمناسبة عيد ميلاد جلالته الثامن والسبعين. أطال الله عمر جلالة سلطاننا وخلد ملكه. كل آمين ترجلالة سلطاننا وسلطاننا Brunei Darussalam بخير. Kami dari kumpulan Belia Ibadur Rahman Masjid Hasan Al-Bolkiah Pekan Tutong merafak sembah ucapan Selamat Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-78 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala lanjutkan usia baginda. Dirgahayu ke bawah Duli Tuan Patih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Sekolah Menengah Pendidikan Anak Putri Hajar Rashidah Saidul Bolkiah. Want to wish happy birthday, Your Majesty. Long live Your Majesty. Hubungan mesra dan akrab yang telah lama terjalin antara United Kingdom dan negara Brunei Darussalam dipertingkatkan lagi dalam beberapa tahun kebelakangan ini, baik secara dua hala antara kedua-dua negara dan pelbagai hala melalui kerjasama di rantau Asia Tenggara. Dalam temu bual eksklusif bersama RTB, Pesuruhjaya Tinggi British ke negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan juga menyatakan kemajuan yang dicapai sepanjang berada di negara ini selama 4 tahun. We had a fantastic support from Brunei for the UK's application to become a dialogue partner of ASEAN. So I'd say the first milestone for us was becoming the first new dialogue partner of ASEAN in 25 years with all the support from the Bruneian government. And since then, Brunei has been our ASEAN country coordinator.
Tuan Yang Terutama turut berkongsi beberapa kenangan manis masa berada di negara ini. I've been really lucky to be here for not one, not two, but 3 royal weddings, and that's been a huge privilege. And every time I've been invited to a state occasion at the palace, I feel very privileged. But I would say the thing I've enjoyed most has been the hospitality from ordinary Bruneians, and especially being invited to open houses over the Hari Raya celebrations. Maqasid Syariah berperanan memastikan kehidupan dan pentadbiran negara membawa kebaikan serta kesejahteraan kepada semua. Jangan ketinggalan mengikuti penjelasan mengenai Maqasid Syariah dalam kepimpinan dalam rancangan liputan semasa yang disiarkan esok. Bagi permulaan, barangkali dapatkah Tuan Doktor terangkan apa yang dimaksudkan dengan Maqasid Syariah ini? Maqasid itu sebenarnya bermakna objektif ataupun tujuan. Jadi syariah itu sebenarnya kita tahulah agama. Jadi maqasid syariah adalah sebenarnya tujuan agama. Jadi sebagai contoh, yang pertama, maqasid syariah dalam memelihara agama itu senanglah kerana itu memang sudah banyak kita lakukan di sini. Memang daripada pembinaan masjid dan paling awal sekali secara rasminya memang telah menjadi agama rasmi negara Brunei Darussalam pada apabila perlembagaan tahun 1959. Maqasid Syariah berperanan memastikan kehidupan dan pentadbiran negara membawa kebaikan serta kesejahteraan kepada semua. Saksikan bual bicara dalam liputan semasa mengenai Maqasid Syariah dalam kepimpinan pada 15 Julai 2024 pukul 7.30 malam dan ulangan pada 16 Julai 2024 pada pukul 12.30 hari dan 2.30 petang hanya di RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan RTB Go. Persatuan Nurul Islam Daerah Brunei dan Muara bersama bahagian pembangunan mu'alaf, pengupayaan mu'alaf Pusat Dakwah Islamiah dengan sokongan Jawatan Kuasa Takmir Masjid Rashidah Saratul Bolkiah Kampung Sungai Akar mengadakan sambutan Ilal Hijrah. Majlis berlangsung pagi tadi di masjid berkenaan. Hadir Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Sambutan diisikan dengan bacaan Sayyidul Istighfar, Al-Fatihah, Selawat Tafrijiyah dan perkongsian pengalaman bersama saudara-saudara baru tentang kerelaan hati mereka memeluk agama Islam. Tapi cara untuk yang kita Lebih 50 jemaah yang mengikuti pakej umrah dan ziarah Al-Miqat Travel and Tours akan bertolak ke Tanah Suci pada bulan Julai dan Ogos ini. Pagi tadi diadakan taklimat dan manasik umrah bagi jemaah umrah syarikat berkenaan. Majlis berlangsung di Anggrek Desa, Brakas. Taklimat menyalurkan kesedaran rohani dalam mempersiapkan diri untuk lebih fokus ketika melaksanakan ibadah dan mendekatkan diri ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala semasa berada di Tanah Suci nanti. Yang ketiga bermula dari sudut Hajarul Aswad. Kami juga ada mengadakan iaitu ziarah santai. Ziarah santai ini which is ianya mengadakan di waktu pagi lah selepas sembahyang subuh. Jadi di sana untuk kita ni belajar lagi mengenai ataupun mengenali kisah-kisah sahabat Nabi Muhammad SAW di Madinah. Jadi jemaah akan berkumpul dan akan berjalan kaki di sekitar Madinah. Itu sebagai warming up lah kita ni untuk mengajarkan ibadah umrah. Pasukan Wan Sing menjulang gelaran juara di kejohanan bola keranjang Piala UC 1000 selepas menewaskan Uniku di perlawanan akhir yang berlangsung semalam di gelanggang bola keranjang Batu Bersurat, Gadong. Terdahulu menyaksikan perlawanan penentuan tempat ketiga antara pasukan Propel menentang Amaron. Dalam perlawanan tersebut, Amaron menewaskan Propel 83 berbalas 76. Sementara itu, dalam aksi perlawanan akhir pula menyaksikan pasukan Wan Sing memenangi tempat pertama selepas menewaskan Uniku dengan keputusan 66 berbalas 55.